Tanya Nabi SAW, ayul jihadi afdal? Dia kata, ya Rasulullah, yang kata dalam banyak-banyak jihad ni, hak mana satu yang kata jihad paling afdal ni, paling utama? Maka jawab Nabi SAW, afdalul jihad, jihad yang paling utama, Nabi kata, antujahidaka nafsak wa hawak fi dhatillahi azza wa jalla. Nabi kata jihad yang paling hebat, jihad yang paling utama adalah hang boleh kontrol diri hang. Hang boleh kontrol diri hang dan hang boleh kontrol hawa nafsu hang supaya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang itulah jihad paling besar. Takkan hang boleh tahan, hang boleh keluar perang, hang boleh kalahkan orang, hang boleh pukul kawan ni, yang tu tak apa nak besar sangat. Yang besar ni apa? Hang boleh jaga diri hang. Hang boleh tundukkan diri hang daripada perasaan marah. Hang boleh tundukkan diri hang daripada perasaan tak puas hati. Hang boleh tundukkan diri hang daripada, orang kata, boleh ada perasaan sabar. Bila main satu ujian besar, hang boleh sabar. Hang boleh tahan diri hang. Yang tu mujahadah yang cukup besar. Dan hang boleh jaga hawa nafsu hang. Nafsu hang boleh jaga. Kita hari ni tuan-tuan, nafsu lena pun kita kalah. Dalam duk target nak main mengaji malam ni, dia bubuh-bubuh, dia jumpa tiang, dia jumpa dinding, lena. Letu nak sembang, kata nak pergi Palestin lagu mana, pergi tepuk meja kedai Haji Me'eh sampai patah kaki-kaki. Oi, duk abang kata aku ni pak-pak Rohingya, pak-pak Buddha Rohingya boleh kat aku depa kenai. Kenai apa? Kena ikon Masjid Sungai Burung lena. Allahu akbar. Nampak tuan sekalian? Macam mana nak pergi perang tu? Nafsu makan pun kita kalah. Kena main dengan makan ni tuan-tuan sekalian. Allahu akbar. Pasal apa? Kadang bila kuliah lambat sikit nak habis, yang alasan dia makan. Dia tahu ustaz ni pun buta perut dia boh tu. Apa dia kata panjang kuliah. Dia tak tahu kan kita duk lapang. Lapang tuan sekalian. Nampaklah. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Nak abang apa? Bukan mudah untuk kita nak bentuk diri supaya kita taat kepada Allah. Bukan mudah untuk kita nak tundukkan hawa nafsu supaya kita sentiasa istiqamah dalam ketaatan. Bukan mudah. Yang pertama tuan-tuan kena ingat, bukan mudah kita nak mai semayang berjamaah di masjid. Satu. Dan bukan mudah juga menjadi payah untuk kita yang boleh mai ke masjid istiqamah pula pergi semayang berjamaah. Boleh faham tuan-tuan? Yang pertama, susah nak mai ke masjid ni. Nak mai semayang jemaah masjid payah. Kalau boleh main ni, nak jaga kita boleh semayang berjamaah sepanjang waktu ni, cukup benda yang paling payah. Tapi kalau kita boleh kontrol diri, kita boleh tundukkan hawa nafsu, boleh istiqamah untuk terus kita main dalam melakukan ketaatan, itulah jihad yang paling besar, kata Nabi SAW. Apatah lagi tuan-tuan, nak jaga benda-benda yang macam ni bukan mudah, ketika mana setan pula mula menguasai diri kita. Lagilah untuk payah untuk kita nak tundukkan nafsu, nak tundukkan diri. Seperti mana yang disebutkan di dalam sebuah hadis riwayat daripada Sabrah bin Abi Faqihin radhiyallahu anhu. Kata dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna syaitan qa'ada li ibni Adam bi atruqih faqa'ada lahu bi tariqil Islam faqala taslim wa tadharu dinak wa dina abaika wa abaa abika fa'asahu fa'aslam summa qa'ada lahu bi tariqil hijrah faqala tuhajiru wa tada'u ardaka wa sama'ak wa innama mathalul muhajir kamasalil faras fit tuwal fa'asahu fahajar.
summa qa'ada lahu bi tariqil jihad faqala tujahidu fahuwa jahdun nafs wal mal fatuqatilu fatuqtal fatunkahul mar'atu wa yuqsamul mal fa'asahu fajahada faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faman fa'ala dhalik kana haqqan 'ala Allah 'azza wa jalla an yudkhilahu al-jannah wa man qutila kana haqqan 'ala Allah 'azza wa jalla an yudkhilahu al-jannah wa in ghariq kama haqqan kana haqqan 'ala Allah yudkhilahu al-jannah aw wa qasatahu dabbatahu kana haqqan 'ala Allah an yudkhilahu al-jannah. Hadis sahih rawahu An-Nasa'i. Daripada Sabrah bin Abi Faqihin, dia kata aku dengar Nabi SAW pesan kepada sahabat-sahabat. Nabi kata yang kata syaitan ni, Nabi kata yang kata syaitan ni, dia ni jenis tak serik dan bukan jenis yang suka berputus asa. Ni kata syaitan ni. Apa makna dia? Dia nanti akan kacau umat Nabi Muhammad, dia akan kacau anak Adam, dia akan kacau yang kata manusia ni, dia akan kacau sepanjang masa. Nabi kata bi'atruqih, Nabi kata di mana saja lorong, di mana saja jalan yang dia boleh masuk, dia boleh kacau, dia takkan lepaskan peluang ni. Ni yang kata syaitan. Kalau dia masuk lubang ni, tak apa nak lepas, dia pergi lubang lain pula. Lubang lain pun tak lepas, dia pergi cari jalan lain. Jalan lain pun nampak macam kelam tak boleh nak pergi, dia pergi cari jalan lain. Yang pasti, dia tidak ada sifat serik. Dia tak ada sifat bosan. Dia tak ada sifat berputus asa, bebai, tak ada dekat dia. Lagi mana dia boleh kacau kita, lagi itulah dia akan kacau kita. Yang ni yang kata syaitan. Dan kata Nabi, faqa'ada lahu bi tariqil Islam. Nabi kata pernah ada orang yang nak masuk Islam. Dia ni bukan orang Islam, tapi nak masuk Islam. Dia nak masuk Islam, dia berniat nak masuk Islam, dia dah mula mengaji tentang agama. Syaitan tu nanti pi dekat dia. Syaitan tu pi kat dia. Syaitan tu kata apa? Taslim wa tadharu dinak wa dina abaika wa aba abika. Syaitan pi kat dia, syaitan kata hang nak masuk Islam kah? Dia duduk bisik kat telinga. Kata hang nak masuk Islam kah? Hang nak masuk Islam, hang sanggup pi tinggal agama hang hak betul dulu ni. Bukan takat agama tu betul, malah agama itulah yang dianuti oleh pak hang, yang dianuti oleh tok wan hang, dan agama tu agama keturunan hamba, agama turun temurun hamba. Hamba betul dah agama tu. Yang hang nak pi cari agama Islam tu pasal apa? Demai tang telinga macam tu. Tuan-tuan nampak tak? Tapi hari ni bukan takat syaitan kira boleh duk selesa dah. Syaitan ada konco-konco dia pula. Siapa dia konco dia? Manusia. Kita nampak satu orang yang berniat nak masuk Islam, kita nanti ramai-ramai duk kata tu tak ada kerja lain, itu dia nak masuk Islam pasal dia dah nampak zakat. Nampak tuan? Padahal dia nak masuk Islam pasal hati dia terbuka, Tuhan bagi hidayah dekat dia. Pasal itu dia nak masuk Islam. Dia mula main ke masjid, dia mula nak semayang, kita sudah pandang serong kepada dia. Kita telah menjadi konco kepada syaitan. Syaitan hari ni tuan-tuan dia tak buat kerja banyak. Pasal apa? Pasal konco dia ramai. Bila kita tengok satu orang masuk dengan nampak pakai pun nampak tahu apa nak urui, dengan duk ada tatu apa sikit di badan, dia ni mula nak kena Islam, kita sudah main peranan syaitan. Kita kata apa? Tu tak ada kerja lain lah tu. Mai tu bukan apa? Mai pasal nak minta duit. Pasal itulah nak masuk Islam. Pasal dia nampak di Islam ni ada tempat untuk dia meraih keuntungan, pasal itu dia masuk Islam. Bukan ada kerja lain apa-apa ni. Macam tu punya duk ada. Tuan-tuan nampak tak? Setan hari ni bergumbira, bukan bergembira. Gumbira ni kira gembira sungguh. Fa'asahu, tapi oleh kerana semangat kawan ni tinggi,
Dia tak peduli bisikan setan, dia tak peduli apa konco-konco setan duk kata dekat dia. Dia terus masuk Islam, fa aslam, dan Islamlah dia. Summa qa'ada lahu bi tariqil hijrah. Kemudian setan dia pergi kacau orang yang nak berubah daripada tak baik kepada baik. Orang nak berubah daripada ni rumah dia ni, dia nak pergi keluar pergi cari agama, dia nak pergi keluar pergi mengaji, dia nak berhijrah. Setan main duk bisik di telinga dia. Setan kata nak pergi mana ni? Setan kata dekat dia. Dia kata aku nak keluar pergi hijrah, aku nak perbetul diri aku. Setan kata tuhajiru wa tad'u ardaka wa sama'ak. Setan kata hang nak tinggal ke kampung halaman ni hang ni? Yang kampung ni sentosa punya aman, hang nak tinggal ke? Hang nak pergi mengaji di satu tempat yang hang pun tak tahu macam mana orang nak terima hang pun tak tahu macam mana nak cari makan di sana susah ataupun tidak. Hang duduk di kampung ni bagus dah. Walaupun hang tak semayang pun benda pelan-pelan hang boleh buat. Walaupun hang tak mai ke masjid pun tapi Jumaat hang mai. Walaupun hang tak mai mengaji pun mikrofon tu hak ustaz ceramah tu dengar di rumah hang. Nampak dia pergi tu. Jadi semangat orang hang nak berubah ni dia jadi luntung. Pasal apa? Setan nanti duk bisik di telinga dia. Dia nak berubah tetapi oleh kerana kena desakan ataupun kena godaan yang macam tu yang menyebabkan dia tak berubah sampai bila-bila. Dan kata Nabi SAW, oleh kerana semangat dia ni kuat, fa'asahu, dia kata aku nak berubah, lama dah aku duk karut ni. Oh, dia kata aku nak pergi hijrah juga. Lalu dia terus berhijrah, setan tak dapat menggoda dia. Summa qa'ada lahu bi tariqil jihad. Kemudian mai pula daripada jalan jihad. Rasa tu ni dia nak keluar pergi perang fi sabilillah. Kalau zaman kita ni nak keluar pergi mengaji lah. Tuan-tuan nak keluar main mengaji. Oi tuan-tuan, cerita pukul 7 husna apa tu tadi ni dia tarik kita ni. Kira keluar jubuk dulu. Muka dak tengok TV. Enggak dia kata, si dia duk main bersambung macam tu pula. Dah malam ni Ustaz Luqman pula. Nampak tuan? Anak pula kata, Allah ayah Ustaz Luqman bulan depan pun ada cerita ni, tak tahu tu kalau esok ada ke tak. Tepi lagu tu. Nampak tuan-tuan? Dia main dalam jalan jihad. Dia kata apa? Dia kata tujahidu fahuwa jahdun nafs wal mal. Syaitan kata apa? Hang nak keluar pergi perang kah? Hang tahu dah hang nak keluar pergi perang ni bukan takat hang ni perhabis nyawa hang, bukan takat hang ni meletakkan nyawa hang sebagai pertaruhan, tetapi hang pun akan habis harta. Hang keluar pergi perang tu duit pun habis, nyawa hang pun habis. Macam mana dia duk bisik kat telinga kita main kuliah ni. Hang pergi kuliah ni, lengoh pun hang boleh, duit pun hang akan habis. Pasal apa? Mereka akan tolak tabung pergi depan hang. Kita dengar-dengar betul ya. Aku duk pergi mengaji selama ni pun, dia kata, lena ya. Lepas tu orang quit depan nama kepala lutut, sedang-sedang tabung merah duk ada depan. Kita pun kena ambil RM1 2, dia kata, pikir tak ada kerja ya, dia kata. Nampak? Dia duk bisik di telinga. Dan setan kata kat dia, fatuqatil fayuqtal. Kalau hang keluar pergi berperang, kalau hang keluar pergi berjihad, tak dapat apa? Hang cuma dapat kematiannya. Hang kena ingat elok, setan bisik di telinga. Fatunkahul mar'ah wa yuqsamul mal. Bukan takat bila hang dah mati, hang ingat balik bini hang ke mana? Bini hang nanti akan orang ambil. Bini hang akan jadi bini orang bila hang mati. Lepas tu wa yuqsamul mal. Harta hang yang banyak yang hang cari tu, depa akan bedak-bedak kat depa. Hang mati duduk dalam kubur lah, depa seronok dengan harta hang. Hang fikir panjang-panjang. Oi tuan-tuan, kita main dengan sayang kat bini ni tak mau pergi mana dah. Pasal apa? Takut orang gabuih bini kita. Satu. Lepas tu fikir panjang juga. Oh betul jugalah bila aku mati lagi, semua harta boleh kat bini aku. Bini aku pula pergi kahwin dengan siapa pula tu. Bila dah kahwin ni, mereka seronok dan bersukaria di atas harta aku. Yang aku duduk dalam kubur, mereka lupa pergi kat aku dah. Tak usah duduk pergi mana. Dia kata, biar aku duduk di rumah. Dia kata. Tak pergi ke mana? Oh tuan-tuan, dia main bisik di telinga. Tetapi orang ni kata Nabi, fa'asahu fajahada. Dia tak peduli dengan bisikan syaitan, dia terus keluar bermujahadah. Maka kata Nabi SAW, faman fa'ala dhalik,
barang siapa yang keluar hijrah tadi ni, kalau dia ni, dia tak peduli dekat bisikan syaitan, dia keluar pergi hijrah. Dalam keadaan dia pergi hijrah itu, kana haqqan 'ala Allah azza wa jalla an yudkhilahul jannah. Kalaulah dia mati dalam keadaan dia keluar pergi hijrah, Tuhan confirm dan bagi jaminan syurga menanti dia. Tuan, kita nak berhijrah, kita nak buat benda baik, kita tak tahu apa nak jadi kat kita, tiba-tiba kita mati ataupun kita terbunuh. Tuan-tuan, Tuhan confirm, Nabi menjadi penjamin syurga untuk kita. Lalu kata Nabi lagi, waman qutila, siapa yang keluar pi berhijrah, siapa yang keluar pi berjihad, tiba-tiba dalam jihad dia itu dia syahid, dia mati. Nabi kata, kana haqqan 'ala Allah azza wa jalla an yudkhilahul jannah, menjadi hak Allah Taala untuk memasukkan dia ke dalam syurga. Ini jaminan Nabi. Wa man ghariq kana haqqan 'ala Allah an yudkhilahul jannah, barang siapa yang keluar untuk nak cari Allah Ta'ala, untuk nak berubah, untuk nak berjihad, untuk nak keluar orang kata berhijrah, pembetulkan diri dia, tiba-tiba dalam waktu tu, tuan-tuan sekalian, dia ditimpa musibah, dia meninggal, syurga menjadi milik dia. Dan kata Nabi, awwaqasatahu dabah, kalau dia keluar pergi cari Tuhan sambil dia bawa dabah, dia bawa binatang tunggangan, tiba-tiba binatang dia jatuh, patah riuk kuda, kaki kuda, ataupun dalam bahasa kita lah ni, kita bawa motor, kita bawa kereta, tiba-tiba accident, kita nak pergi mengaji, dalam accident dan kita meninggal dalam accident tu, tuan-tuan. Apa kata Nabi? Kana haqqan 'ala Allahi an yudkhilahul jannah, menjadi hak dan kewajipan Allah untuk memasukkan dia ke dalam syurga. Allahu Akbar. Boleh faham tuan-tuan hadis ni? Nak abang apa lagi tuan-tuan? Habis, kita tak boleh nak cerita dah. Begitu punya tawaran istimewa yang telah diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui jaminan Allah Subhanahu wa taala.